Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji-puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas ahli keluarga baginda serta para sahabat dan mereka yang ikut dengan baik. Ucapan terima kasih kepada pengerusi majlis yang dihormati, yang berhormat Datuk Haji Muhammad Arifin bin Muhammad Arif, Menteri Tugas-Tugas Khas yang dimuliakan Sahibus Samahah Datuk Haji Bungsu Aziz bin Jaafar, yang dikasihi Ustaz Hafiz Dr. Hamzah Al-Hafiz, Atas Pendidikan Negeri Sabah yang seterusnya berasal kepimpinan Gabungan Persatuan Sabah di Timur Tengah, Jordan, Mesir dan Arab Saudi, serta sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah, tajuk yang ingin disampaikan pada malam ini ringkas, tetapi mudah-mudahan padat, motivasi dan solusi sebagai penuntut ilmu. Adik-adik yang dirahmati Allah, saya sempat melihat beberapa data daripada MUIS, Majlis Ugama Islam Sabah, daripada unit derma siswa dan bantuan pendidikan. Pada tahun 2021, seramai 416 pelajar telah dibantu dengan jumlah keseluruhan RM2,845,400, dan pada tahun lepas 2020 seramai 571 pelajar telah dibantu. Jadi pelajar dengan keseluruhan jumlahnya, nilai ringgitnya adalah RM3,894,600 yang dibantu untuk pelajar di peringkat diploma dan juga peringkat ijazah sarjana muda dari dalam negara dan juga luar negara. Masya Allah, pihak kerajaan Majlis Agama Islam Negeri Sabah begitu bersungguh-sungguh dalam membantu untuk memastikan rakyat kita, penuntut ilmu kita mendapatkan ilmu yang terbaik. Jelas ini menunjukkan satu perkara yang perlu disyukuri dan patut dihargai. Mungkin untuk saya bertanya, mungkin adakah di antara kita di sini yang pelajar-pelajar yang mendapat tajaan MUIS, ada yang tajaan Yayasan Sabah, dan mungkin ada juga tajaan JPA ataupun tajaan KPM ataupun tajaan MARA, mungkin ada yang FAMA atau mungkin orang panggil Father and Mother, ataupun dia mungkin up lagi, dia dapat tajaan Bank Negara ataupun dia dapat beasiswa Majlis Raja-Raja. Biasanya untuk anugerah pelajar ni dia akan dapat Pingat Jaya Cemerlang lah. Dan mungkin ada yang dapat lebih up lagi, beasiswa yang di Pertuan Agong ataupun kita panggil King Scholarship. Yang ini sejak 2004 telah dibagi. Ataupun mungkin yang belajar untuk ilmu atas hasil kerja sendiri. Masya Allah. Baiklah, itu bukan topik untuk kita bicarakan pada malam ini. Topik atau isu yang kita hendak kupas pada malam ini adalah lebih penting dan bermakna dalam hidup seseorang, pelajar. Saya ulang balik, pelajar. Ataupun kita panggil murid, ataupun muridun, orang yang menghendaki, ataupun mahasiswa, ataupun talibul ilm, penuntut ilmu. Ilmu ni mesti dituntut, dia tak datang, dia tuntut ilmu. Bila kita sebut pelajar, apa yang kita bayangkan? Sudah tentu kita akan bayangkan kehidupan seorang pelajar adalah dengan buku, dengan pen, nota, dengan pensyarah, para asatizah, guru, dengan madrasah, tempat belajar, jamiah atau ma'had. Itulah adalah suasana yang berada dalam konteks seorang pelajar. Cuba kita bayangkan apabila kita menyebut pelajar yang belajar di Harvard ataupun Oxford. Kita akan bayangkan pelajar ni mesti pelajar yang genius, pelajar yang pointernya 4.0. Memang kalau kita buka YouTube tengok pelajar-pelajar Oxford ni, bila orang temu bual, dia akan kata pointer dia 4.0, 4.0 tu standard. Tetapi saya nak bawa ke dalam realiti hidup kita sebagai pelajar Sabahan. Bila kita sebut pelajar Sabah di Jordan, pelajar Sabah di Mesir, pelajar Sabah di Arab Saudi, apa yang kita bayangkan? Dari sudut keilmuan, dari sudut kepakaran, dari sudut kualiti, jawapannya adalah bergantung pada diri anda semua. Lihatlah rutin, tabiat, sikap kita sendiri. Tapi bukan itu yang kita hendak bincangkan pada malam ni. Apabila kita bercakap, kita mesti ada data, kita mesti ada fakta, mesti ada sejarah, latar belakang.
Kita kena kenal dan tahu sejarah. Tahu kenal pelajar-pelajar kita, sabahan kita bagaimana. Ya. Sebab itu syarat sambung belajar di peringkat tinggi mesti ada SPM. Dan syarat untuk lulus SPM mesti lulus sejarah. Nak kata penting sejarah. Pentingnya masa lampau kita, latar belakang kita untuk kita perlaharusi kenal siapakah diri kita yang sebenarnya. Ya. Dalam bahasa moden, history. Ya. Kita kalau pergi jumpa doktor pun, doktor akan tanya kamu ada makan apa, sejarah pengambilan ubat macam mana, ada historical, ada rekod. Ya. Jadi malam ni kita nak tahu rekod kita, muhasabah diri kita sendiri, kita kena cek sejarah. Ya, sejarah hidup kita. Dan juga zaman belajar, jadi yang dirahmati Allah, adalah zaman keemasan. Ya, zaman peluang. Anda ada masa yang banyak, ada tenaga yang banyak dan ada kewangan yang banyak. Sebab anda dibantu. Ya, jika ada yang dibantu. Ya. Sebab anda tak perlu bayar rumah sewa, tak perlu bayar minyak kereta, tak perlu bayar tol dan sebagainya. Mungkin. Ya, jadi ini saya katakan 3 perkara ni yang anda bila ke mana-mana, jadikan 3 tabiat ni sebagai dalam hidup anda. Ya. 3 benda ni kamu kena fokuskan tenaga kamu kena fokuskan masa kamu, kena fokuskan kewangan kamu ke arah matlamat kita yang kita impikan. Ya. Ada orang dia ada duit tetapi dia tidak ada masa, tidak ada tenaga. Ada orang dia ada tenaga tapi tidak ada masa. Contohnya tengah malam. Kan? Tengah malam masa banyak tetapi tenaga dah habis, orang dah mengantuk nak belajar. So kena manfaatkan 3 perkara tersebut. Ya. Jadi kena tahu pertama matlamat kita, ya, kena fokus ke arah matlamat. Jadi sekarang ni matlamat kita apa dia? Matlamat kita adalah perlunya menjadi pelajar yang cemerlang, faham apa yang kita belajar dan amal apa yang kita belajar, praktik amal dan juga kemudian dakwah. Ya, ini yang kita kena pegang. Kita kena belajar, faham, amal dan juga dakwah sampaikan. Ini terkandung dalam surah Wal Asr. Ya, kan? Ini basic yang kita kena tahu sebagai penuntut ilmu. Okey. Saya nak fokus ramai yang salah ataupun silap dalam perancangan. Walaupun dia ada matlamat tetapi dia silap dalam perancangan dalam pelaksanaan dia. Bagaimana? Ya? Dia terlalu fokus pada matlamat tetapi dia tidak fokus pada tabiat ataupun rutin. Ini yang saya nak kupaskan pada tazkirah kali ini. Tabiat dan juga rutin. The power of habit. Ya? Rahsia sebenar adalah fokus pada tabiat dan juga rutin. Saya bagi contoh seseorang yang mahu kurus. Ya? Jadi apa yang dia buat? Dia beli skil penimbangan badan. Setiap hujung bulan dia akan pergi timbang berat badan dia. Contohnya bulan Ogos. Kemudian bulan September dia akan timbang sekali lagi. Oktober begitulah bulan dengan berikut. Ya, maka dia akan terus timbang dan dia akan dapati tidak ada perubahan pada berat badan dia. Bahkan mungkin bertambah. Ya. Sebenarnya itu adalah silap sebab dia terlalu fokus pada matlamat dia. Dia tidak fokus pada tabiat dia. Ya. Apa yang dia perlu buat adalah dia kena fokus pada tabiat dia, rutin dia, jadual dia. Dia perlu bangun awal pagi, dia perlu bersenam, dia perlu kawal, jaga kesihatan, dia perlu kawal pemakanan. Barulah kemudian dia timbang di hujung bulan. Barulah dia dapat berat badan yang dia inginkan. Begitulah kita, analogi kita sebagai seorang pelajar. Ya. Jadi bila pelajar tu nak target 4.0, tapi contoh di Madinah 5.0. Ya. Nak target mumtaz sebagai contoh. Nak target faham dalam bahasa Arab, faham dalam usul fiqh dan sebagainya. Ya. Dia bukan sekadar matlamat tetapi kita kena berusaha dengan tabiat kita ke arah sana. Kena bangun awal. Kena, contoh dia nak exam, dia cuma target nak 4 flat, nak mumtaz, murtafiq. Contohnya mumtaz murtafiq lagi atas. Dia tunggu hujung bulan, hujung tahun, masuk final exam, imtihanat, ikhtibarat, kemudian exam, kalau pun kata siru ala barakatillah. Kan? Memang tak jadi. Dia kena dengan tabiat dia sebelum tu. Ya? Jadi pelajar cemerlang, tabiatnya saya ada pengalaman berkawan dengan sahabat-sahabat yang Masya Allah best student. Ya? Memang diorang waktu tidur 4 jam sahaja. Bahkan ni banyak, tuan-tuan buka lah. Kebanyakan pelajar jenis dia memerlukan 4 jam. Sebab apa? Masa dia begitu berharga, banyak benda yang perlu dibaca. Dia tahu dia lemah subjek ni, dia tahu dia tak faham. Jadi dia perlu mengulang kaji. Jadi kita, sebab tu saya kata kita kena tahu sejarah kita, bermuhasabah diri kita sendiri. Ya. Jadi kena buat, kita adik-adik semua kena buat jadual diri sendiri, program kita, buku apa kita nak baca, bagaimana cara nak habiskan, harian kita, mingguan kita, bulanan kita, tahunan kita. Contoh di Madinah 4 tahun, apa yang dia dapat dalam masa 4 tahun. Di Madinah, di Jordan 4 tahun, apa dalam masa 4 tahun. Di Mesir pun begitu juga.
mesti ada target perancangan. Mesti buat secara terperinci. Baiklah, itu yang bersifat pertama. Yang kedua, kita nak masuk dalam bentuk persatuan. Tadi bersifat personal, persendirian ya. Itu masing-masing kena buat. Yang kedua bersifat dalam bentuk komuniti, dalam bentuk persatuan, dalam kumpulan ataupun jemaah kita, bahawa kita hidup ni bukan keseorangan. Bahkan kalau dia tak ada kawan pun, dia akan berkawan dengan haiwan. Saya ada teman belajar, ada pelajar yang dikawan dengan dog. Tahu bila kawan dengan dog, dia tak kawan, dia ada kawan dengan dog. Sebagai contoh. Ada kawan pula, dia kita tak ada kawan, dia kawan di media sosial, dia ada kawan. Kan paling kurang pun dia akan berkawan dengan komputer, dengan AI. Jadi apa yang persatuan atau pelajar komuniti kena buat nak sampaikan matlamat tadi itu, nak amal, ilmu, amal, faham dan juga dakwah. Dia kena wujudkan tabiat, kena wujudkan satu sistem ataupun rutin. Contohnya persatuan, dia ada matlamat 100%, 80% mestilah ke arah ilmu. Contoh 10% sukan, 10% hiburan sebagai contoh. Mesti matlamatnya adalah ilmu. Contoh lagi, kita bagi contoh, persatuan menawarkan kepada pelajar yang cemerlang untuk lepas exam boleh bawa berjalan-jalan. Contohnya kalau di Saudi boleh pergi ke Jeddah. Habis exam kita akan melawat ke Jeddah sebagai contoh. Mesti ada ganjaran lah. Tetapi untuk belajar jadi macam ni, kalau pelajar yang gagal pun kita bawa juga, tak boleh begitu. Kita kena ada sistem ataupun rutin. Macam di universiti pun dia hanya memberikan ganjaran kepada pelajar-pelajar yang mendapat markah yang tinggi ataupun pelajar yang mumtaz sahaja. So persatuan mesti membantu memaksa ahli-ahli kita untuk berjaya. Kan zaman sekarang ni semua orang terpaksa, kita kena paksa diri kita untuk berjaya. Jadi persatuan kena buat apa? Kena kenal pasti ahli komuniti, tengok dan kaji apakah keperluan mereka. Keperluan yang saya maksudkan keperluan dalam bentuk keilmuan. Dalam apa? Fokus pada akademik. Ada orang mungkin dia fokus pada sukan. Oh, ahli kita tak pandai gelecek, so kita ajar dia gelecek, ajar dia skill dan sebagainya. Bukan. Kita fokus pada keilmuan. Sebab itu adalah main utama objektif kita. Bersatu di atas ilmu. Kita tengok apa kelemahan dia. Bahasa Arab dia, hafazan dia, mutun dia, hafazan Quran dia, mutun dia. Dapatkan histori latar belakang dia, adakah daripada mu'alaf ataupun dia berasal daripada Muslim asal. Apa-apa yang boleh datang menyumbang ke arah pembangunan model insan. Buatkan program muzakarah, program atau minti pelajar senior, buat majalah, buat artikel, minta ahli-ahli kita untuk menyumbang artikel, latih mereka dalam bidang keilmuan. Itu yang kita kena wujudkan suasana tersebut. Dari bidang lughah, fiqh, usul fiqh, tarikh, sirah, tauhid dan sebagainya. Banyak ilmu yang luas. Kemudian yang kedua, cadangan saya adalah jalinkan kerjasama dengan para ilmuwan, dengan naduah-naduah, persatuan-persatuan yang terbina atas keilmuan, dengan para ulama dan asatizah. Buatlah rihlah ilmiah, perjalanan ilmiah dengan berjumpa para masyayikh, para ulama. Contohnya kalau adik-adik sekalian ada yang dari Jordan dan juga Mesir yang bercadang untuk melakukan umrah, maka bolehlah jangan pergi kosong, buat perancangan di Masjid Nabawi. Contoh, setiap tahun di musim Saifi Baina Faslain akan ada daurah musim Syita, yang mana ada daurah bersanad, lebih 20 kitab yang dibawakan dengan bersanad. Boleh ambil ijazah tersebut dengan Syekh Salih Al-Utsaimin, antara majlis yang paling banyak, dibawa lebih 20 kitab. Boleh ambil matan Ajrumiyah, matan Baikuniyah, Al-Imam Baikuni, matan Arba'in Nawawiyah, semua sampai kepada pemilik sanad. Jadi rebut peluang ni. Kan mesti rehlah pun rehlah ilmiah, dan boleh dapatkan kitab-kitab percuma. Di Arab Saudi terkenal dengan banyak para musaadah, banyak muasasah yang memberikan kitab percuma. Jadi fokus ke ilmuan. Kita kena sebagai persatuan bantu kita punya ahli-ahli untuk fokus ke arah keilmuan. Dan sebagai kesimpulan, kita dah habis masa 15 minit. Sebagai kesimpulan, yang pertama, kita kena, para pelajar, penuntut ilmu kena ada matlamat yang jelas. Jelas sejelasnya. Mesti jelas, tulis, tampal di tempat yang kita mudah nampak. Jangan tempat yang kita tak nampak. Tempat kita nampak, contohnya kita kat cermin dan sebagainya. Dan ceritakan pada teman-teman kita yang rapat dan kawan-kawan kita. Supaya apa? Supaya diorang boleh ingatkan matlamat kita dan diorang mungkin boleh bantu. Oh, aku kalau bahasa Arab, aku boleh bantu bahasa Arab ni. So, dia ada kawan-kawan yang bantu. Yang kedua, kena fokus pada usaha kita, iaitu tabiat. Rutin kita bagaimana. Sebab itu yang akan bawa kita ke arah matlamat. Sebab tu orang yang cemerlang, kita tahu pelajar rutin ni bagaimana. Yang ketiga, untuk berjaya mesti berjemaah, mesti ada sistem, mesti ada komuniti. Bolehlah wujud kekuatan komuniti persatuan tersebut. Sebab kalau kita seorang berjaya, kalau kita tak berjaya pun tak guna, sebab kita tak cukup kuat. Kita kekuatan ni mesti dibina dengan berjemaah.
Yang keempat, ilmu mesti menjadi matlamat utama. Sebab kita pun namanya persatuan mahasiswa. Bukan persatuan pekerja, bukan persatuan pemain bola, tetapi persatuan mahasiswa penuntut ilmu. Ya, itu matlamat utama kita yang perlu kita fokuskan. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan tazkirah ini ringkas dan bermanfaat. Saya lebih kepada solution supaya adik-adik semua dapat menjadi seorang insan yang hebat, ya, yang dapat beramal soleh dan juga menyebarkan dakwah, insya-Allah, dan membantu khususnya dakwah kita di Sabah ini terutamanya. Wallahu a'lam. Aku li qauli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.